Assalamualaikum guys. Okay, saya nak tunjuk kat sini macam mana nak buat satu operasi untuk tukar profil data pada admin. Saya tak akan tunjuk kod dia macam live coding, kita type satu-satu, tapi saya akan tunjuk dia coding yang dah agak lengkap dan saya akan explain apa coding tu buat. Dan korang boleh dapatkan coding yang lengkap, yang penuh dalam GitHub. GitHub tu saya letak kat sebelah ni. Sebelah ni. Nampak tak sebelah ni? Ada line, ada link kepada GitHub ataupun korang boleh rujuk kat dalam deskripsi video untuk dapatkan GitHub link so that korang boleh download kod atau cara yang lengkap untuk operasi ni. So apa yang saya nak tunjukkan kat sini adalah macam mana kita ada buat satu login form ni kan, login form. Dan kalau kita perasan kat sini boleh ada juga dia punya link login. Ini korang boleh rujuk dalam header dia, dalam folder include/header.template.php lah yang ni. Klik login ni, dia akan pergi kepada login, borang login. Dan ni saya dah sediakan contoh dia, admin. Okay, saya dah sediakan contoh dia admin, saya dah masukkan dalam database. Ni database ni pun korang boleh dapat daripada GitHub yang link yang saya bekalkan tu lah. Cari dalam new system SQL dump. Ni new system SQL dump. So ini adalah admin user. Ni dia dengan dia punya password. Passwordnya saya dah bagi tahu kat sini adalah admin 123. Ini contoh supaya senang korang nak test. Okay, admin 123. Login. Nampak tak kat sini kita ada beberapa task yang khas hanya untuk admin. Ini kita namakan sebagai admin dashboard. Yang mana admin ni kau boleh senaraikan lah dia punya task dia. Kemudian sekarang ni saya nak tunjukkan satu dummy. Tapi ini tak boleh function lagi lah. Mungkin video later seterusnya kau boleh nampak. Ini adalah add staff contohnya, macam user staff kita boleh add, admin boleh add. Kita boleh edit, reset, delete staff user punya profile ataupun user login, user profile, dan ini adalah untuk kita handle guest user. Sebab kalau ikutkan dalam structure ni, saya sebenarnya nak buat beberapa level of access level, iaitu kita ada admin, kita ada staff, kita ada guest, dan sepatutnya kita ada satu super user ataupun super admin, tapi itu kita belum buat lagi. So kalau kita perhatikan kat sini, kita ada satu code ataupun bukan satu facilities untuk tukar admin punya profile. Contohnya macam full name, username. Ini kalau korang tak nak dia edit, korang buat read only lah. Macam admin ni adalah dia punya primary key. Email ni adalah primary key. Sebab tu saya set dia read only saja. So that user tak boleh nak tukar. Okay, dia tak boleh nak tukar email dia. Kalau dia nak tukar email dia, sebab dia primary key, email ni adalah primary key, jadi kita tak boleh nak tukar. Setakat ni lah kita tak boleh nak tukar. Dan biasanya kalau korang register sistem pun, bila korang dah set satu email tu akan forever stay kat situ lah. Dia tak boleh ubah. Contohnya macam admin, abamin, fstm. Ni contoh lah. Dan kemudian kat sini kalau kita perhatikan ada features untuk upload image. Okay, upload image contohnya lah. Saya upload image ni. Image tu saya dah set, saya tak mention pula kat sini. Nanti kita akan adjust supaya kalau nak upload ni sebenarnya kita kena upload gambar yang kecil saja. Bawah 500 kilobyte dan dia kena file image sajalah. Sama ada GIF, JPG ataupun PNG. Okay, klik open. So yang ni nanti dia akan upload kepada satu folder dalam server, dan maklumat nama file ni dia akan simpan dalam database lah. Okay, itu adalah structure dia. Saya tak upload gambar masuk ke dalam database. Saya upload gambar ke dalam satu folder khas dalam kita punya Apache web server, dalam web server. Cuma nama saja yang kita akan simpan. Nama file ni simpan dalam database. So bila kita save update profile,
Sebenarnya ada satu ni. Ada satu indikator mengatakan bahawa file profile tu telah diupdate. Telah diupdate. So kalau kita nak tengok, ni. File offline telah diupdate lah. Saya sepatutnya tambah satu lagi. Kalau berjaya, kita akan notify lah kepada user bahawa proses tadi tu dah berjaya. Telah berjaya disimpan. Sekejap lagi saya akan tunjuk yang tu. So proses dia macam tu lah. Saya akan tunjuk macam mana nak update profile kepada ni pun dah tukar baru kan. Tadi dah tukar, dah Abamin FSTM dah. Kalau kita tengok dalam database, kita akan lihat Abamin ni, saya refresh sekejap. Okay. Abamin ni, Abamin ni dia dah username dia, saya tak ubah tadi. Email memang tak boleh ubah. Password setakat ni saya tak buat facility untuk reset password. Dan kita ada admin dan full name dah tukar kepada Abamin. Dan kalau kita perhatikan tadi yang ni null, tapi dia dah masukkan satu gambar lah. So ini cara lebih kurang lah kalau kita nak simpan gambar. Tapi yang ni saya dah hard code kan dia punya folder. Dia punya image folder ni saya dah hard code kan dia. Hard code maksudnya tidak ada perubahan pada folder name yang kita upload gambar tu. So kalau kita lihat dia punya, ini adalah kita punya table structure. So korang ada username, email, password, profile image, dan ada access level. Kat sini ada admin, kita ada full name. Full name, ini adalah full name kepada pengguna, user. So ini adalah macam mana dia beroperasi. Kita ada login dan kemudian kita ada logout juga ni. Kita ada logout juga. You have just log out. So contohnya tadi kita login sebagai admin. Admin username, email dengan password dia saya tak tukar lagi. Saya tak buat lagi facilities untuk tukar tu. Later mungkin kemudian kita boleh lihat. Sekarang ni semua dah intact. Dia dah ada gambar profile dia. Yang kemudian baru kita akan gunalah. Yang penting kita upload dulu. Kemudian nanti kita manipulate. Mungkin kita boleh tukar pada bahagian atas ni kan. Atas ni kan masih lagi muka saya kan. So boleh tak kita tukar dia? Nanti kita tunjuk. Saya tunjuk. Kemudian lah video-video yang seterusnya. So apa yang saya nak explain ini di sini adalah beberapa file yang terlibat yang korang boleh dapat dalam GitHub /Khairul-Nizam/new system. So sebelah ni. Sebelah ni. Jap. Sebelah. Sebelah ni ada. Sebelah ni ada korang punya link. Kau boleh rujuk lah. Ataupun rujuk link dalam video description. Satu adalah login tadi. Mana login file tadi? Saya buatkan login. Ini adalah folder yang mana disimpan semua gambar tadi yang kita upload tu. So semua gambar yang kita upload dia akan appear kat sini. So saya jadikan nama file tu depan dia ada timestamp ataupun ada date time. Kemudian diikuti dengan nama file lah. Supaya kita nak pastikan supaya tak ada image name yang berulang, file name yang berulang. So kita ada login. Login ni apa yang dia buat adalah ni. Login ni macam biasa dia ada username dan password. Dia ada username dan password. Dia ada username dan password. Kau boleh rujuk dalam login.php. Semua kod contoh ni dah ada dalam new system. GitHub /Khairul-Nizam/new system. So yang atas ni just macam satu indikator lah. Kalau katakan ada error masa proses login ataupun verify user, dia akan resend ataupun redirect kepada login.php ni dengan membawa error message tu dan kita boleh paparkan lah. Kalau sukses, contohnya kalau macam sukses ni contohnya macam dia try log out dan successfully log out dan dia akan terima message sukses. Kemudian selepas login, kalau kita lihat kat sini dalam login kita akan hantar data ni kepada verifyuser.php. Kepada verifyuser.php. Then dalam video sebelum ni saya dah tunjuk macam mana nak proses login ni. Saya dah tunjuk dah video sebelum ni. Sekarang ni video ke-25, video ke-24. Video yang ke-24, yang sebelum ni video ke-24 ada. Saya cerita macam mana nak buat ni. So saya cerita sikit lagi. Lepas tu macam mana login, verify user.
bila kita dapat data ni, username ataupun email dia, email kepada user dengan password, kita akan hantar kepada verifyuser.php. So kita lihat verifyuser.php yang mana ni, verifyuser.php yang mana saya buat tambahan. Saya buat tambahan, mula-mula bahagian atas ni kita compare lah email dengan password yang dihantar oleh user, dia compare dengan apa yang ada dalam database. Ini yang dia buat lah. Okay. Kemudian bila dia jumpa yang match, dia akan set as session. Dalam session ni dia akan simpan email, full name, username, profile image dan access level. Semua session name ni saya rujuk kepada field name supaya saya senang nak refer lah. Sebenarnya dia bukannya field name, dia adalah session name. So tapi dia punya nama session tu saya rujuk kepada field yang ada dalam data-data ni lah, data-data user profile ni ataupun user admin ni. Okay, so saya masukkan kat sini. Tujuan saya gunakan session apa? Supaya bila kita pindah kepada file yang lain pun kita boleh tahu siapa user yang login sekarang. Siapa dia punya, apa punya full name, apa dia punya file untuk profile. So that kalau kita pindah kepada page lain dan dia masih actively sebagai user yang login, kita boleh paparkan gambar dia lah. So gambar kat sini, contoh gambar kat atas ni kan, kita boleh paparkan across the page. Okay, so kita boleh paparkan across the page. Yang tu saya tunjuk kemudian macam mana nak paparkan benda ni menggunakan gambar profile user semasa. Ini adalah gambar profile user semasa. Yang ni saya tak tukar lagi. Okay, tak tukar lagi. Nanti kita akan tunjukkan macam mana kemudian, itu video kemudian. Saya tunjuk lagi sekarang ni macam mana nak edit sahaja data-data user admin profile ni. Okay, so bila kita okay, tadi kita login. Bila kita login, saya tak habis lagi cerita. Bila kita berjaya login dan dia dapat identify bahawa user yang masuk tu adalah admin. Macam mana identify? Sebab dalam database kita ada mention dia punya user access level ni. Access level admin. Okay, so access level dia adalah bernilai admin. So dari sini kita pun fetch dia punya access level. Menggunakan SQL ni kita fetch juga access level. Yang mana kalau dia jumpa access level tu adalah admin, dia akan redirect kepada admin-dashboard.php. Admin-dashboard.php. Kalau dia jumpa access level dia adalah staff, dia akan pergi kepada page lain. Kalau dia jumpa access level adalah guest, dia akan pergi kepada dashboard lain. So kita ada beberapa dashboard untuk user type yang berbeza ataupun user access level yang berbeza. Sometimes korang kata user category ataupun user type, ataupun saya lebih suka menggunakan user access level dia lah. Okay, access level ACL. Then apa tadi? Okay, apabila dia forward kepada admin dashboard, kita lihat apa yang admin dashboard ni buat. Admin dashboard dia akan ni, dia akan senaraikan task. Okay, ini adalah senarai task yang kita ada untuk admin tersebut. Ni kat sini dia ada satu panel yang akan senaraikan task untuk admin. So kalau macam katakan admin berjaya login, berjaya masuk, dia akan nampak senarai task ataupun senarai link ni, dia akan point kepada page-page yang berbeza, yang mana page-page ini hanya boleh diakses oleh admin user level. Dan kemudian kita lihat kat sini kita ada satu borang. Okay, kita lihat satu borang yang mana dia boleh tukar username, dia boleh tukar full name, tapi email ni dia tak boleh tukar sebab email ni adalah primary key. So bila primary key ni memang kau tak boleh tukar sewenang-wenangnya lah. Dan kat sini kalau kita lihat dia ada satu option untuk upload file, tukar profile baru lah. Tukar profile baru. Kalau tak ada profile, dia akan boleh upload file. Kalau dia dah ada gambar profile, dia boleh tukar yang lain. So bila kita save update profile ni, kita akan dapati dia akan hantar kepada admin save date.php. Ni dia akan pergi kepada admin save.php.
Dan kalau katakan, sebab tadi dia dah login sebagai admin, so kita boleh access dia punya session tu. Kita boleh access dia punya session untuk keluarkan data dia yang lama lah. Dan kat sini kita boleh upload gambar profil baru. Kita boleh upload gambar profil baru. Dan kalau kita perhatikan, encryption type ni, dia ada encryption type ni kan. Ini adalah benda yang critical untuk kita buat features ataupun fungsi upload file ataupun upload image kepada server. So sekarang ni kita lihat daripada page admin dashboard ini, dia boleh update data, profile data admin, dan interface ini selepas dia key in, dia akan hantar kepada ni admin save update.php. So contohnya saya tukarkan Abamin FSTM 2 contoh dia lah. Okey, yang ini kita pun cuba tukar dia kepada satu gambar yang ada Ubuntu ni kan. Klik open. Okey. So yang ni dia tak tukar lagi lah, sebab saya tak buat Ajax supaya dia boleh refresh. Tapi sekarang ni kita dah tukar pada satu gambar baru ubuntu.jpg ni. Okey, kemudian bila kita klik save update profile, dia akan hantar kepada admin save update. Admin save update. So dalam admin save update ini, apa yang dia buat adalah, satu, dia akan proses file yang dia upload tu. Okay, satu, dia akan proses file yang dia upload tu. Sebab data yang kita nak ubah adalah nama file ataupun path image. So saya hardcodekan target directory ini kepada users profile image. So saya akan rename pula dia punya ni. Yang ni saya akan rename. Okay, nampak tak? Saya rename. Okay, saya rename dia punya nama file ataupun target file ni kepada depan dia saya akan preset sebagai timestamp dan diikuti dengan nama file asal image tersebut. Kalau kita perhatikan image to upload ini merujuk kepada borang tadi tu yang ada ini image. Mana tadi? Ni. Okey. Ni image to upload. Ni name dia dalam borang yang kita nak upload file image to upload. Nama dia image to upload. So kalau kita akan nampak nanti image to upload tu merujuk kepada nama file yang kita upload ni lah. Okey, so kalau kita lihat mula-mula kita akan rename dia punya. Ini adalah proses untuk rename. Okey, new file rename. Okey, saya nak rename dia supaya kenapa saya letak depan dia prefix date time supaya nama tu akan jadi unik. Kalau katakan nama tu tak unik, dia tak akan benarkan kita override file yang lama. Bukan tak benarkan lah. Maksudnya, saya lebih suka menggunakan satu nama yang unik. Kalau kita lihat WhatsApp ke Facebook ke, bila kita upload image, dia akan assign satu nama unik. Supaya nak mengelakkan dia override file yang dah nama dia sama dalam sistem, ataupun nak mengelakkan dia tak boleh nak upload lah, sebab dia bila dia jumpa file yang sama dia tak boleh nak upload. Okey, lepas tu saya akan check adakah dia image format yang betul. Adakah dia image format. Lepas tu kita dapatkan macam ni lah. Kalau kita dapati file tu dah wujud, dia akan tak benarkan kita upload lah. Ini contohnya. Okey, dan kemudian kita check size file tu dalam range size kecil daripada 500 KB lah. Lebih kecil daripada 500 KB. Ni kecil daripada 500 KB. Dan image type ni penting untuk mengelakkan user upload file yang pelik-pelik lah. Kalau kita tak filter, ini salah satu cara filter untuk file image type. Kalau kita tak filter, dia boleh masukkan macam-macam lah. Dia boleh masukkan PDF, dia boleh masukkan Excel. In fact, dia boleh masukkan executable script. Itu yang kita tak nak lah. Okay, kemudian kalau image penuhi kriteria, dia akan transfer image yang kita upload tu masuk ke dalam server. Okay, dia akan upload masuk ke dalam server. Dan kemudian proses dia panjang. Proses dia panjang.
Tadi dia baru proses dia punya gambar. Nak proses gambar ni saja pun dah panjang lah. Kemudian kita nak simpan pula update yang kita dah assign tadi. Okay, username tu kita boleh update, full name tu kita boleh update. Kita run update users. Users ni merujuk kepada table name. Ni table name adalah users. Table name dia adalah users. Okay, dia merujuk kepada ni. Dan where email adalah email semasa pengguna. So dia akan override data-data yang lama, diganti dengan data baru yang yang user ni update. Dan kalau berjaya, dia akan rename. Okay, sorry, kalau dia berjaya, dia akan reset kita punya session ni semua. Dan dia akan forward balik kepada admin dashboard dengan membawa success update save. Ni dia akan bagi satu notification lah. Kalau tidak berjaya kat else ni, dia fail untuk fail to save update. Kalau tak berjaya nak update record, dia akan hantar message ni lah, error. Dia ada success, ada error. So success error ni kita boleh proses dengan kaedah yang sama macam kita buat dalam login ni. So saya copy dalam login ni. Sebenarnya kita boleh buat include sajalah. Okay, kita boleh buat include. Kita letak kat okay, sekejap ya. Saya letak include kat sini lah. Include. PHP. Include nama file tadi. Noti. Ini sebenarnya notification je lah. PHP notification, buat satu file baru, noti.php. So dalam notification.php ni, dia akan buat ni lah, paparkan error. Kalau dia dapat error message, paparkan success. Kalau dia terima success message. Bezanya adalah dia akan buat warning ni amber ataupun orange, success ni warna hijau. So kita lihat macam tadi admin dashboard, kalau dia dah berjaya simpan. Okay, kita letak kat sini lah contoh dia. Kita akan call noti tadi. Okay, so saya buat balik proses tadi tu. Okay, admin 10 contoh dia lah. Ni saya tukar kepada gambar ni contoh dia. Then kita save profile. Tu dia berjaya update save. Update save. Indikator dia update save. Dan yang ni dia berjaya lah. Dia berjaya masukkan data. Contohnya kalau macam file tu lebih besar daripada 500 KB, mungkin dia akan ada error lah. Itu mungkin. Tapi korang test lah. So apa-apa hal korang rujuk dalam kod dalam GitHub. Kod lengkap dalam GitHub. GitHub tu saya bagi github.com/KhairulNizam/new system. Link dia ada kat deskripsi dan link dia juga ada dalam sebelah ni. Dalam sebelah ni. Okey, dalam sebelah. Sebelah. Okey. Okey, bye. Terima kasih banyak. Tolong kalau korang berjaya ataupun tak berjaya, tolong subscribe. Dan komen dan like dan komen 10 kali pun tak apa. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.